Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini kita telah bantu seramai 2,100 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Dan hari ini saya nak buat sharing berkenaan dengan bengkung. Bengkung, gedel, korset, lagi segala benda tu, nenek tu, waist trainer dan sebagainya. Adakah ianya perlu untuk kita gunakan ataupun kita pakai supaya kita nampak lebih kurus, lebih slim dan sebagainya? Saya nak tanya kat sini, siapa dekat sini yang kenal mereka yang menggunakan bengkung untuk nampak kurus? Apa khabar Puan Ros Azita? Kami sayang keluarga. Semua orang sayang keluarga dia. Apa khabar semua yang baru join Facebook Live kita? Kepada semua yang baru join Facebook Live kita, why not kalau kadang kita share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey, boleh tak komen sikit dekat dalam ruangan komen? Apa khabar Puan Manjan? Saya nak tanya kejap, dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh tak komen dengar? Untuk yang ada dalam Telegram channel, boleh tak komen dekat dalam ruangan komen pada post terakhir kita dalam kita punya Telegram channel. Apa khabar Tuan Fatih Ali aka Encik Bunga, apa khabar? Alright, so boleh tak komen? Kata Puan Nurul S. Azhar katanya dengar. Okey, yang dalam Telegram channel boleh tak komen dekat dalam ruangan post yang terakhir tu? Jap. Jom kita berborak melalui ruangan komen di bawah. Ruangan komen di bawah. Zas. Okey, jap. Right, so apa khabar semua? Hai yang baru join Facebook Live kita. Saya nak share sikit satu benda. Pernah tak kita terfikir bila kita pakai korset lama tu kita nampak lebih slim? Kita pakai korset kan, korset ke gedel ke dan sebagainya, kita nampak lebih slim, nampak jauh lebih slim daripada diri kita yang sebelum ni. Adakah ianya betul ataupun adakah ianya satu mitos semata-mata? Sebenarnya pada malam ini saya nak bagi tahu sikit kepada semua, kita tak perlu pun pakai korset, kita tak perlu pun pakai gedel ataupun waist trainer ataupun segala benda tok nenek untuk kita mengecilkan pinggul pinggang kita. Macam, nak tak siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Sebab hari ni mungkin tajuk ni kena dengan diri kita atau mungkin tak, saya pun tak pasti, saya main tembak je. Macam ni, antara keburukan kata Puan Nurul S. Azhar, apa khabar? Hai Puan Nurul Ashikin, apa khabar? Antara keburukan memakai, tak ada tag komen dalam Telegram, tak apa Acik Fauzilah. Antara keburukan mereka yang menggunakan korset terlalu lama. Okay? Cuba kita bayangkan sesuatu, boleh tak? Boleh tak kita bayangkan sesuatu? Saya nak share sikit lah Saya nak share sikit macam ni. Cuba kita bayangkan bentuk badan satu manusia. Bentuk badan, dulu saya ada satu pen, tapi pen ni dah tak boleh pakai sebabkan jatuh dan terus tak dapat nak pakai. InsyaAllah saya dah order baru. Tapi bayangkan bentuk manusia tu macam mana? Macam sebagai contoh, saya tak ada contoh lah kat sini. Macam ni, bantal. Katakan ni bantal. Katakan badan manusia dia macam melepek gini kan. Dan lama-lama bila kita pakai korset, dia tujuan dia macam untuk mengecilkan bahagian bantal kat tengah, especially perut, pinggang, pinggul, peha dan sebagainya. Especially bahagian perut, pinggang, pinggul lah untuk nampak. Sebab dia macam kecil kan, dia macam zas macam tu. Boleh faham tak? Boleh faham tak saya punya penerangan sekarang? Dia macam mengecilkan bahagian yang kita pakai tu dengan tujuan nampak dari sudut mata kasar seolah-olah macam kita dah kurus. Tetapi pada asalnya bila kita buka, nampak semula masalah tu tak settle pun. Jadi, bayangkan apakah organ dalaman dekat kawasan yang kita pakai korset tu, yang daripada asalnya kita punya organ dalaman boleh berfungsi dengan baik dalam keadaan macam ni, tetapi kita squeeze dia, kita kecilkan bahagian tengah ni, lalu mengakibatkan dia akan ada masalah sikit. Boleh tak komen yang ada dalam Facebook Live ni dan yang ada dalam Telegram channel ni? Nak komen dekat mana Telegram channel? Dekat post terakhir dalam Telegram channel tu. Boleh tak komen harga-harganya apa yang akan berlaku kepada organ dalaman dekat kawasan yang kita pakai korset tu? Contohnya kita punya buah pinggang, kita punya perut,
kita punya usus besar, usus kecil, kita punya apa lagi? Kita punya hati, kita punya diaphragm, kita punya apa? Kita punya pancreas, kita punya apa tu? Segala benda lah dekat bahagian tengah-tengah tu. Agak-agak je apa yang jadi? Boleh tak komen sikit? Ke tak pasti? Kalau tak pasti, boleh tak komen X? Komen X kalau tak pasti, and then komen sesuatu kalau katakan kita boleh agak apa yang akan berlaku. Jawapan dia adalah organ dalaman kita tak dapat nak berfungsi dengan baik sebabkan dia di-pressure oleh korset yang kita pakai tu. Dan cuba bayangkan bila kita pakai korset, bila kita pakai gedel, bila kita pakai waist trainer terlalu lama, apa yang akan berlaku kepada organ dalaman tu? Kemampuan dia, macam kata Acik Fauzilah, organ termampat, itulah dia kan. Kemampuan dia untuk dapat berfungsi dengan sempurna tu terjejas disebabkan dia punya space dia semakin mengecil dan dia macam terhimpit antara satu sama lain. Itu satunya. Dan siapa yang kerap pakai korset terlalu lama sangat, dia akan menyebabkan mereka ni susah nak melawas, susah nak bernafas. Mereka akan menyebabkan ada satu masalah seperti macam susah nak bercakap dengan mudah macam tu sebabkan benda tu terganggu. Waalaikumsalam Puan Sam Suryawati, waalaikumsalam Acik Ros, apa khabar semua yang baru join Facebook kita. Okey, itu satu benda yang saya nak sampaikan. Siapa sini boleh faham? Logik tak apa saya cakap? Logik ke tak apa yang saya cakap sekarang ni? Nombor 2, benda yang masalah berlaku kepada mereka yang kerap pakai korset, gedel ataupun waist trainer dan sebagainya, kulit mereka akan jadi gatal-gatal sebabkan tak dapat nak bernafas dengan baik. Boleh faham tak maksud saya? Waalaikumsalam Puan Siti Roha. Alright. So, terima kasih Puan Sam Suryawati, keep on tagging mereka yang akan dapat manfaat. Saya pakai bagi aset yang lembik tu kurang bergoyang. Okey. Itu pakai korset ke ataupun pakai benda lain? Okey, alright. Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar? So, kita cakap pasal korset, tujuan dia untuk nampak slim. Okay, untuk nampak slim. Saya faham maksud Puan Afidah, tapi konsep dia untuk nampak slim. So, point dia, bila kita pakai terlalu lama, pertama, tapi kalau nak tak pakai kena buat buruk. Betul. Logik kata Puan Hana Anwar, kan? Memanglah. That's why solution dia, saya bagi tahu kebanyakan masalah-masalah. Saya faham kita mungkin nak nampak slim, nak nampak lebih terbentuk dan sebagainya, tetapi dia ni akan menjejaskan kesihatan kita. Kulit kita, nombor 2, akan nampak macam melecet ataupun nampak rasa gatal sebabkan pengudaraan kurang. Kita akan berpeluh disebabkan kita pakai gedel ataupun korset, tetapi disebabkan pengudaraan kurang, kalau kita pakai terlalu lama sangat, ianya akan menyebabkan kulit jadi gatal. Macam itulah kan. Waalaikumsalam Puan Khairisna Azhar. Tak apa Kak Lin, terima kasih sebabkan masuk. Boleh faham tak maksud saya Puan Nuriana, Puan Manjan, Acik Fauzilah? Kalau macam tak tahu nak komen ke mana kat Telegram channel ni, masuk je lah dalam Facebook live saya. Jadi saya bagi link dalam Telegram channel ni Alright. Okay, nampak tak Puan Manjan akhirnya komen. Dia maksudnya dia faham lah tu kan. Alright, terima kasih kepada Puan Manjan sebabkan memecahkan best lah tajuk malam ni. Alright, itu adalah nombor 2 yang akan berlaku kepada diri kita. Nombor 3 yang akan mengganggu kita adalah kita akan mudah rasa stres. Nak tahu tak kenapa kita akan mudah rasa stres bila kita pakai gedel? Nak tahu tak tu benda? Pernah tak kita dengar, kalau katakan kita nak kawal kita punya rasa stres, Waalaikumsalam Puan Yasmin, apa khabar? Okay. Kalau kita rasa stres, antara benda yang kita patut buat adalah kita bernafas. Kita bernafas dalam-dalam macam tu. Sebab bila kita bernafas, ianya akan menyebabkan kita punya darah mengalir dengan lebih baik. Kita akan supply oksigen secukupnya kepada kita punya otak, kepada kita punya organ dalaman, kepada kita punya jantung dan sebagainya. Tetapi untuk mereka yang pakai gedel, korset ataupun bengkong ataupun waist trainer terlalu ketat dalam tempoh jangka masa yang lama, mereka akan mudah rasa stres sebabkan badan mereka tak dapat supply oksigen secukupnya. Lalu menyebabkan mereka akan rasa macam senang rasa buntu, murung, mereka tak dapat nak berfikir dengan baik, dapat rasa macam pening kepala dan sebagainya. Itulah antara sebab kenapa sebenarnya pengambilan bengkong atau penggunaan bengkong dalam tempoh jangka masa yang lama tu akan menyebabkan kita tak dapat selesaikan pun masalah berat badan kita ataupun nampak bentuk badan kita. Kata Puan Karisna, betul tu Pak? Betul ke? Betul ke pakai bengkong tu boleh bantu kurus? Jawapan saya tak. Jawapan saya tak betul. Tak betul
kalau kita expect bila kita pakai bengkung nampak kurus, sebenarnya tidak. Unfortunately, pemakaian bengkung mungkin akan menyebabkan kita lagi susah nak turunkan berat badan. Sebab kita punya perlawasan kita mungkin akan terganggu. Bukan mesti, mungkin akan terganggu, especially bila kita mengambil produk, bila kita mengambil korset tu dan pakai terlalu ketat sangat. Siapa sini boleh faham? Boleh tak faham? Komen boleh tak faham? Boleh tak bagi saya love? Banyak terima kasih sebabkan share Facebook live ni. Kejap saya pun nak letak link dekat dalam Telegram channel kita. Saya nampak ramai yang dalam ni yang committed dan saya nak share Telegram channel kita ni, Facebook live dalam kita punya Telegram channel. So Puan Manjan dan Puan Noriana, boleh tengok dekat ruangan post terakhir tu ada satu ruangan komen. Saya dah letak dah dia punya link ke Facebook live pada mana ni. Saya tak suka pakai rasa tak selesa. Pernah operate di rasa sengat dalam perut. Tu kan. Hai Puan Angela Tiffany Ahim. Alright. So, tapi persoalan dia, saya dah share pemakaian bengkung ni tak membantu. Saya dah share juga masalah pemakaian bengkung. Tetapi satu lagi masalah yang kita tak selapat nak selesaikan lagi, macam mana nak nampak slim? Macam mana nak nampak lebih kurus, lebih menarik, nampak di mata suami, nampak di mata kawan-kawan kita ni nampak lebih slim daripada sebelum ni. Macam mana? How? Saya nak tunjuk gambar sekejap. Boleh tak? Saya nak tunjuk gambar mereka yang ada dalam ni je lah. Senang cerita Nak tunjuk gambar kejap. Siapa nak tengok gambar tu? Boleh tak komen nak tengok gambar? Nama dia adalah Puan Samsuryawati. Cik ni gambar dia dulu. Nampak tak gambar dia macam mana? Kan, saya nak kata korang boleh tengok sendirilah badan dia macam mana dulu. Tapi dalam tempoh sebulan lebih ke 2 bulan macam tu, bentuk badan dia berubah jadi macam ni. Adakah perlu dia pakai bengkung untuk nampak jadi macam ni? Jawapan dia tidak. Macam mana dia tak perlu pakai bengkung pun boleh nampak badan macam ni? Sebab ada satu benda yang dia buat. Satu benda je yang dia buat betul. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Puan Samsuryawati yang gambar dia dalam ni merupakan student kita dan sekarang ni dia sedang menonton bersama dengan kita. Boleh tak komen sikit Puan Samsuryawati? Kan? Dia adalah merupakan bekas student kita pada bulan 1 ke bulan 2, saya tak ingat. Lepas tu channel nak bagi perut tu fit, nak bagi cutting balik coach. Kan? Inilah jawapan saya. Nombor 1 tadi saya tunjuk gambar. Saya tunjuk gambar mereka yang berjaya. Saya tunjuk lagi gambar mereka yang berjaya. Siapa pergi nak tengok Sekejap, sebelum tu saya nak letakkan satu komen lah kat sini Sekejap Ni saya tunjuk gambar. Yang Jom NKSC Zaz. Alright. So, akak pakai bengkung dulu, perut gatal-gatal, entah kenapa. Jawapan dia tadi tu, bila kita pakai bengkung terlalu lama, apa yang berlaku kepada perut kita tak dapat nak bernafas, tak dapat ada tu namanya ventilation, dan menyebabkan kulit kita berpeluh dan tak dapat nak di-clearkan peluh dia tu. Menyebabkan peluh tu adalah satu benda yang akan macam menyebabkan kita gatal-gatal juga. Sebab itulah kot Puan Kak Lin Mua rasa gatal-gatal dekat tempat pakai bengkung tu. Seterusnya, gambar kedua. Okey. Gambar kedua, contohnya macam ni Ni, nama dia adalah Puan Jess daripada Sabah. Sabah sini orang Sabah. Saya nampak macam ramai orang Sabah lately ni. Macam ni Puan Jess dulu. Nampak tak gambar dia macam mana? Okay, perut dia macam agak menggelebih sikit dan sebagainya. Tapi bila follow cara kita, macam ni badan dia. Nampak tak? Adakah dia pakai bengkung? Jawapan dia tak. Apa yang dia buat? Ini yang saya nak beritahu ni. Boleh tak komen kalau nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak kalau nak tahu? Macam mana nak nampakkan badan kita ada bentuk semula? Nombor 1 adalah dengan cara jaga makan. Mungkin cakap macam, jaga makan tak popular langsung penerangan Coach Syah ni. Kenapa cerita pasal jaga makan? Ceritalah pasal senaman. Ceritalah pasal senaman perut ke, ataupun bagi badan kita nampak lebih slim dengan cara melompat, ataupun kaki dekat atas, kepala dekat bawah ke dan sebagainya. Jawapan saya tak perlu sangat pun sebenarnya bersenam. Saya nak tunjuk satu gambar daripada salah seorang daripada bekas student saya. Memang dia tak sempat nak bersenam langsung sebabkan dia busy nak mampus. Dia bekerja dekat salah sebuah penjara dekat Kedah. Penjara dekat Kedah. Badan dia memang lebar macam ni. Okey. Memang lebar macam ni. Dia memang tak sempat bersenam. Kebetulan pada waktu dia menjadi student kita, pada waktu tu tempat dia bekerja, penjara dekat Kedah tu merupakan salah satu daripada kluster baru. Banduan dekat situ tiba-tiba dapat COVID.
Dan bila diikut cara kita, cernih badan dia. Apa khabar Tuan Haris, apa khabar? Nampak tak gambar ni? Badan dia nampak slim. Adakah dia perlu bersenam? Jawapan dia tak. In fact, saya suruh dia makan KFC lagi untuk dia dapat bentuk badan macam ni. Hello, makan KFC. KFC tau, KFC. Ayam goreng KFC yang dimasak dengan penuh minyak, yang dimasak dengan banyak perasa-perasa dan sebagainya. Saya suruh dia makan KFC. Kenapa? Sebabkan saya tahu dia boleh makan, sebabkan saya nampak progres dia secara dekat. Macam best tak? Bila kita dapat bentuk badan macam ni, transformasi yang menyebabkan dia jadi lebih best. Saya cuba buat senaman perut tapi tulang belakang saya sakit. Faham. That's why senaman perut ke senaman ke belum tentu lagi dapat nampakkan kita slim. Macam saya cakap tadi, dia memang tak sempat nak bersenam. Dia hanya sempat bekerja dan kadang-kadang lah dia sempat curi-curi waktu untuk dia berbasikal je. Naik basikal je. Saya tunjuk lagi gambar lain. Sementara waktu ni saya masih boleh ada terangkan serba sedikit. Sama juga macam Puan Zuraini Ajmain. Macam ni, perut dia macam agak besar sikit. Tapi lepas follow cara kita, kebabum, nampak tak? Ambil gambar sambil cekap pinggang. Kenapa boleh ambil gambar sambil cekap pinggang? Sebab dia punya bentuk badan dah nampak lebih jelas. Hai Puan Jenica May Kuyah, apa khabar? Siapa sini nampak gambar-gambar tu, boleh tak komen nampak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sikit dan share Facebook Live ni kalau rasa macam apa yang saya akan sampaikan kejap lagi ni akan menyebabkan kita menyelesaikan masalah bentuk badan kita seperti dalam gambar-gambar yang saya tunjukkan ni. Macam Puan Zuraini Ajmain, dia ambil masa dalam sebulan. Tak sampai sebulan sebenarnya. Daripada 4 hari bulan 7 kepada 28 hari bulan 7. Nampak tak gambar ni? Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook ni? Bilalah saya nak dapat badan slim macam tu? Tak apa, macam ni cara-cara dia. Nombor 1. Masalah ramai student kita sebelum dia menjadi student Batak Fitness, dia follow cara diet high carbohydrate. Itu masalah nombor 1 yang paling gila nak mampus ramai sangat orang macam tu. High carbohydrate, low protein diet. Boleh faham? High carbohydrate dan low protein diet. Dan dia juga ditambahkan pula dengan pengambilan-pengambilan seperti macam contohnya pengambilan garam yang melampau, ambil pula makanan-makanan yang ada ajinomoto contohnya, ataupun dia juga mungkin ada juga ambil macam makanan-makanan tertentu yang akan mengganggu kestabilan hormon mereka. Biasanya mereka yang mempunyai bentuk badan yang macam tu, dia akan mengganggu sikit hormon wanita, especially wanita. Lelaki macam tak berapa nak nampak sangat sebabkan setiap bulan perubahan hormon lelaki tak seaktif macam hormon perempuan. Jadi itu masalah yang nombor 1 yang kita kena addresskan dulu. Pemilihan makanan yang betul. Untuk mereka yang nak menyelesaikan masalah macam itu, mereka kena ambil protein mengikut kepada keperluan diri dia dan karbohidrat mengikut kepada aktiviti seharian dia. Contohnya, boleh tak saya nak komen sikit? Boleh tak saya tanya sikit? Nak minta komen. Boleh tak korang komen 1 dan komen 2? Boleh tak? Boleh tak komen kalau katakan 1 macam ni. Contoh macam saya ada 2 orang. Ada 2 orang manusia. Nama dia satu Ahmad, kedua Abu, katakan Ahmad dan Abu katakan, ataupun Ahmad dan Abu lah, senang cerita Ahmad dan Abu. Ahmad ni dia bersenam hari-hari. Abu ni tak bersenam hari-hari. Antara dua ni mana boleh makan lebih banyak? Boleh tak komen kejap? Ahmad ke Abu? 1 Ahmad, 2 Abu. Boleh tak komen sekejap? Boleh tak komen? Saya nak tanya. Dalam Telegram channel boleh komen dekat dalam ruangan komen yang last kali kita letak tu. Antara Ahmad dengan Abu. Ahmad ni seorang yang kerap bersenam, Abu kurang bersenam. Antara kedua ni mana yang boleh makan lebih banyak? Jawapan dia Abu. Jawapan dia Abu ke Ahmad? Satu tu Ahmad kan. Puan Ain Kasmi, Puan Samsulewati, Acik Fauzilah pun komen satu. Kenapa satu? Sebab kan dia membakar tenaga dengan lebih cepat. Kan? Dia membakar tenaga dengan lebih cepat sebabkan dia membakar tenaga yang lebih banyak sebabkan seorang ni bersenam, seorang lagi tak bersenam. Nombor 2 adalah saya nak bagi tahu sikit, pengambilan karbohidrat yang banyak menyebabkan kita wajib untuk bersenam pada waktu itu juga. Kalau katakan kita tak bersenam, ianya akan develop lemak dekat kawasan badan kita.
Air dah habis. So maksud saya kat sini macam mana tau? Maksud saya kat sini, kalau kita makan karbohidrat tinggi, dia akan menyebabkan pengumpulan lemak tu akan berlaku dekat badan kita kalau kita tak bersenam. Ramai student saya tak pasti you all macam mana sebabkan saya tak kenal lagi. Saya tak, maksudnya ada yang kat sini saya tak kenal, ada yang saya kenal macam Encik Fauzila, macam Puan Sam Suryawati dan lain-lain yang saya kenal tu, bermaksud mereka pernah menjadi student kita. Boleh tak komen siapa sini pernah ataupun sedang menjalani sebagai seorang student kita? Boleh tak komen? Saya jadi student, saya student ataupun saya ex-student. Boleh tak komen? Cek komen kejap. Siapa yang pernah jadi student ataupun sedang menjadi student Batak Akademi? Cek komen sekejap. Saya nak tahu berapa ramai dekat sini yang sedang yang jadi student tidak. Titik. Hai Puan Elvina bin, apa khabar? Hai. Okey, tak apa, teruskan. Untuk yang saya kenal, terutamanya student kita, saya tahu sebanyak mana makanan yang patut dimakan. That's why itu yang kita tunjuk ajar kepada mereka yang nak turunkan berat badan. Acik Fauzilah kata pernah jadi student. Terima kasih Acik Fauzilah yang komen. Boleh tak komen saya sedang menjadi student, kata Puan Yasmin. Alhamdulillah. Coach, saya nak tanya ubi kayu rebus tu kalori tinggi tak? Jawapan saya tak tinggi mana. Tapi tinggi rendah tu adalah satu subjek yang sangat-sangat relatif. Bermaksud kalau nak dibandingkan ubi kayu dengan kita makan ubi kentang yang ni, ubi kentang yang macam potato chips tu, potato chips lebih tinggilah. Saya sedang Puan Samsudin dah 11 bulan dah. Nak setahun dah. Power gila Puan Samsudin. Kan? So, maksud saya kat sini, kepada student saya yang saya kenal, macam yang komen pernah jadi student kita ni, saya tahu banyak mana yang patut dimakan. That's why kita createkan meal plan untuk student kita supaya mereka ni senang nak faham cara kurus. Dan just ikut je, dia akan nampak kesan kurus dalam tempoh jangka masa sekejap je. Itu satu. Nombor dua, kebanyakan daripada student kita, benda pertama yang paling ketara sekali perubahan mereka adalah bentuk badan walaupun tak pakai bengkung. That's why macam ni. Saya tunjuk gambar-gambar kejap, boleh tak? Saya tunjuk gambar satu persatu daripada student kita yang dulunya badan dia orang lebar, besar dan akhirnya jadi slim. Boleh tak komen nak tengok? Saya nak tunjuk satu persatu apa yang dia buat. Nombor satu, nama dia adalah Puan Suzana Ali. Macam ni badan dia dulu, tapi lepas dah follow cara kita, macam ni badan dia. Nampak tak? Sama juga macam Puan Acik Ila. Macam ni badan dia dulu, lepas tu badan macam ni dalam tempoh jaga masa sekejap je. Dalam masa 2 minggu macam tu, dia boleh turun sebanyak 3 kilo. Macam ni Alia, daripada macam ni badan dia kepada macam ni badan dia dalam tempoh sebulan je. Macam daripada macam ni badan dia kepada macam ni badan dia dalam tempoh sebulan juga. 3 minggu sebenarnya. 3 minggu. Okay, daripada macam ni badan dia kepada macam ni badan dia dalam tempoh 2 bulan. Okay. Daripada macam ni kepada macam ni dia lama sikit sebabkan dia tak bersenam. So dia ambil masa dalam 7 bulan. Tapi nampak progres dia kan. Macam ni kepada macam ni dalam tempoh 2, 3, 4 bulan macam tu. 4 bulan lah kot lebih kurang. Macam siapa sini nampak gambar-gambar dia rasa macam terinspirasi. Macam ni Puan Samsudawati daripada macam ni kepada macam ni dalam tempoh sebulan setengah macam tu. Apa lagi? Gambar lain. Mana lebih macam ni gambar Puan Haslina Ramli daripada macam ni kepada macam ni badan dia. Dalam tempoh sebulan juga. Okey, apa lagi? Gambar. Daripada macam ni kepada macam ni. Dalam tempoh sebulan juga. Sebulan tu, bila follow cara kita, dia tak perlu lagi dah pakai korset. Tak perlu lagi dah nak menipu orang lain kat keliling dia yang dia nampak slim. Macam tak perlu nak tipu diri sendiri, tak perlu nak tunjuk ke orang lain yang aku ni slim, tapi bila buka korset dah terlambat keluar macam tu. So maksud saya kat sini tak perlu pun. Sebab apa? Sebab cara sebenar kurus mereka dah berjaya ikut dan follow. So that's why itu yang kita tunjukkan kepada mereka yang berminat nak belajar cara kurus dengan kita. So that's why kalau katakan you all yang kali pertama baru join kita, saya memang cadangkan untuk klik dekat pin komen tu dan join kita punya Telegram channel sebab kita bagi akses kepada you all semua secara percuma je. Macam percuma je untuk you. Apa khabar Puan Roziah? Apa khabar Puan Roziah yang ada dekat dalam Telegram channel kita? Alright. Macam siapa sini yang berminat dan rasa macam dia rasa seronok bila tengok ramai orang telah pun berjaya turunkan berat badan dan nampak lebih slim?
boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Jawapan saya kepada tajuk Facebook Live kita ni, sebenarnya tak perlu pun ambil korset, tak perlu pun pakai korset. Pertama, habiskan duit. Kedua, ianya akan menyebabkan organ dalaman kita tak dapat nak berfungsi dengan lebih baik, tak dapat bantu kita punya badan berfungsi di tahap yang optimum, yang menyebabkan nanti akan mengganggu kita punya proses pembuangan, susah nak bernafas, perut rasa macam sebu, sakit, kulit rasa gatal dan sebagainya. Seperti mana yang diadukan oleh student kita dan mereka yang pernah pakai korset dalam Facebook Live ni tadi. Siapa sini faham dah sekarang? Kita tak perlu pun pakai korset. Boleh tak komen faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Tujuan saya tunjukkan gambar-gambar ni semua sebabkan dan bagi tahu timeline diorang berapa lama diorang berjaya dapatkan, sebabkan cara kita ni telah pun terbukti berkesan. Saya nak baca komen kejap. Puan Karisna, bravo pada yang telah, saya pun idamkan badan yang macam tu. InsyaAllah boleh. Boleh Puan Karisna Azhar. Saya doakan Puan Karisna Azhar dapat capai ke berat badan yang dicapai. Setuju sangat Acik, dah tak risau dah. Nak apa? Nak makan apa yang Acik suka sebab ikut cara yang coach ajar. Terima kasih. Hai Puan Biru Gelap aka Puan Manjan. Apa khabar? Alright, yes, faham kan. So that's why bagi saya the best way untuk kita senang turunkan berat badan adalah dengan cara kita faham apa yang kita makan, dan itu kita bagi tips kepada mereka yang berminat nak tahu dengan cara macam mana. Klik dekat pin komen, join kita punya Telegram channel, dan untuk mereka yang ada dalam Telegram channel ni kita nak bagi satu benda yang best. Pertama, kita akan bagi tips setiap hari. Satu. Kedua, kita akan tunjukkan setiap student kita cara mereka berjaya turunkan berat badan. Lain orang, lain cara dia. Kod-kod lah cara kita tu sama dengan student kita. Kita boleh follow cara dia. Nombor 3, kita juga akan bagi akses dalam webinar Zero to Slim Fit yang kita akan bagi dia punya link pendaftaran dalam kita punya Telegram channel yang saya letak kat pin komen tu. So, kejap lagi lepas habis Facebook Live, saya akan letakkan dekat dalam kita punya Telegram channel Shahbatek tu. Saya akan tunjukkan, saya akan berikan link pendaftaran kepada mereka yang berminat lah. Kepada mereka yang berminat, nak tahu cara kurus dengan mudah, saya akan sharekan 3 kunci besar macam mana kita boleh kurus tanpa produk dengan ikut beberapa langkah yang saya akan kongsikan dalam webinar Zero to Slim Fit yang saya akan share link pendaftaran tu dekat dalam Telegram channel Shahbatek. Nak join Telegram channel tu boleh klik dekat pin komen tu sekarang. Kejap lagi lepas habis Facebook Live lagi 5 minit macam tu, saya akan tutup. Saya akan share link pendaftaran tersebut dalam Telegram channel tu. Saya nak tanya siapa yang dah daftar dalam Zero to Slim Fit untuk hari Sabtu ni. Boleh tak komen? Dah daftar tak? Siapa yang dah daftar Zero to Slim Fit? Ada yang tanya berapa harga? Jawapan dia adalah harga dia, nilai dia adalah RM199 yang kita bagi secara percuma. Dan kita juga bagi e-book yang bernilai RM49 secara percuma. Kita juga akan buat macam sesi soal jawab mingguan. Okay, sesi soal jawab mingguan pada hari Ahad yang bernilai RM199 secara percuma. Percuma. Tinggal mereka yang committed dan tak committed je nak ikut tak nak ikut. Tu je. That's why bagi saya, untuk mereka yang betul-betul nak turunkan berat badan, kadang-kadang mereka kena invest sedikit masa mereka untuk belajar. Kalau tidak, mereka terpaksa investkan duit mereka kepada produk-produk ataupun contohnya macam gedel, korset dan sebagainya, sebabkan mereka terdesak nak nampak kurus tapi mereka tak sedar pakai benda tu akan menyebabkan banyak masalah yang lain. So that's why saya buat sharing macam ni, sebabkan saya care pasal followers saya dekat dalam Facebook ni dan juga dalam Telegram channel ni, dan saya nak bantu mereka. Dan that's why benda yang sepatutnya harga dia ratus-ratus, kita bagi free-free je, sebabkan saya faham itulah cara macam mana kita boleh bantu mereka ni yang betul-betul nak turunkan berat badan. Right, siapa sini yang dah join Telegram channel Shahbatek? Boleh tak komen dah join? Siapa yang belum join lagi boleh tak komen belum join? Ataupun siapa yang dah join boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Senang kan, bagi saya love banyak-banyak kalau katakan dah join dah Telegram channel tu. Senang sikit untuk saya tahu. Belum tahu, belum join lagi Sekejap, siapa dah join, kata Puan Nurul S. Azhar. Terima kasih Puan dah join, kata Puan Siti Roha. So tahniah kepada yang dah join.
Siapa yang belum join lagi, better lah join, klik kat pin komen tu dan join Telegram channel tu secara percuma. Kita akan bagi macam-macam benda dalam Telegram channel tu dan saya harap ianya akan really banyak memberi impact yang positif terhadap progres berat badan kita. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kepada mereka yang belum lagi join Telegram channel tu, klik dekat pin komen dan join secara percuma je. Sebab tips kurus banyak saya akan share dalam tu. Dan untuk mereka yang dah ada dalam Telegram channel tu, saya akan letakkan link pendaftaran Zero to Slim Fit pada hari Sabtu ni 6 November 2021 jam 2 petang ke 3 petang. Saya akan kongsikan 3 kunci besar macam mana kita boleh selesaikan masalah berat badan kita sampai bila-bila. Kita tak perlu lagi risau berat badan kita naik dan kita dapat turunkan semula. Seperti mana yang Acik Fauzilah bagi tahu tadi. Alright, saya rasa itu je. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.